Abang, saya nak tanya abang, kenapa abang guna penyapu? Sekarang ni kita ada teknologi moden. Kita ada penyedut hampa gas. Kenapa abang guna penyapu? Kan senang kalau kita guna penyedut hampa gas ni, kita boleh zoom, zap, zoom, zap. Senang bang. Tak ya juga Apa kata kita guna ni? Abang simpan penyapu. Okey. Biar saya guna penyedut hampa gas ni. Zoom, zoom. Didik TV KPM. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi untuk semua yang sedang menonton, murid-murid mahupun guru-guru yang sedang menonton. Saya doakan semuanya berada dalam keadaan yang sihat dan bersemangat untuk teroka Didik TV KPM hari ini. Baiklah. Sebelum kita bermula, saya paling suka nak ingatkan tentang penjagaan SOP. Sebab apa ianya sangat penting untuk kita menjaga bukan sahaja diri kita, tapi orang-orang sekeliling kita. Yang pertama, apa dia? Pakai pelitup muka, tutup hidung dengan mulut ni dengan kemas. Kemudian jaga jarak kita sekurang-kurangnya berapa? 1 meter dengan orang sekeliling kita. Dan yang paling penting, ini gel sanitasi tangan. Kita kena sentiasa pakai supaya kita terhindar daripada gejala ataupun virus yang berbahaya ini. Baiklah, hari ini anda bersama saya dan juga cikgu. Okey cikgu, alhamdulillah dapat kita berkumpul hari ini. Ya, betul. Cikgu Zaidi, sihat alhamdulillah. Ya. Okey, bersemangat. Saya harap cikgu pun bersemangat bersama saya cikgu untuk hari ini. Baiklah cikgu, mungkin cikgu boleh perkenalkan diri cikgu sedikit. Okey, nama saya Muhammad Zaidi bin Saidin. Saya daripada sekolah SMK Agama Putrajaya. SMK Agama Putrajaya. Ya. Baiklah cikgu, saya nak tanya berapa lama dah cikgu mengajar sebagai menjadi seorang pendidik ni cikgu? Saya dah mengajar selama 13 tahun. 13 tahun. Ramai anak didik cikgu mungkin yang dah berkeluarga ya cikgu. Tahniah cikgu. Itulah Betul. dia orang kata jasa seorang guru. Baiklah, kita dah kenal guru kita Cikgu Zaidi. Kita nak kenal pula murid-murid kita untuk hari ini. Jom kita kenal. Kita ada murid-murid daripada SMK Agama Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Baiklah, kita ada siapa di sana? Silakan perkenalkan diri anda. Halo, Assalamualaikum. Nurin, silakan Nurin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai Cikgu Zaidi dan hai Abang Mohsin. Nama saya Nuridina binti Muhammad Iqbal, boleh panggil Nurin. Nurin. Ya, kita ada Nurin. Kemudian kita ada Alia. Silakan Alia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai Cikgu Zaidi. Hai Abang Mohsin. Nama saya Alia Zulfika binti Muhammad Afizi. Boleh panggil saya Alia. Alia, baiklah. Kemudian kita ada siapa seterusnya? Hana. Okey Hana, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hai Cikgu Zaidi dan Abang Mohsin. Nama saya Hana Yasmin. Saya boleh panggil Hana. Okey, Hana. Dan kita ada Engku Amar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai Cikgu Zaidi, hai Abang Mohsin. Nama saya Engku Amar Izzuddin bin Engku Izani, boleh panggil Amar. Baiklah, itu dia Engku Amar. Dan kita ada Muhammad Naufal Darwish. Panjang nama ni. Sedap pula tu. Silakan. Assalamualaikum. Hai Cikgu Zaidi dan juga kepada Abang Mohsin. Nama diberi Muhammad Naufal Darwish bin Muhammad Miftah. Boleh panggil saya Naufal. Naufal. Baiklah. Dan terakhir sekali kita ada Will Ikhlas. Sedap cikgu nama dia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Hai kepada Cikgu Zaidi dan hai kepada Abang Mohsin. Nama saya Will Ikhlas bin Wilfred Iskandar. Boleh panggil saya Ikhlas.
Ya, itu dia. Terima kasih semua 6 orang murid-murid daripada SMK Agama Putrajaya. Baiklah cikgu, murid-murid kita dah kenal. Apa kata kita mulakan dengan bacaan doa cikgu untuk hari ini. Supaya lebih berkat. Kita silakan Ammar. Silakan Ammar, pimpinan bacaan doa daripada saudara Ammar. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمدلله رب العالمين آمين يا رب العالمين Amin, amin ya rabbal alamin. Itu dia bacaan doa daripada saudara Ammar. Terima kasih. Moga pembelajaran kita pada hari ini lebih diberkati. Baiklah cikgu. Tadi cikgu kita ada seorang adik dan seorang abang cikgu. Tengah vacuum dan tengah menyapu guna hampa gas. Saya nak tanya, apa kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini cikgu? Sebenarnya Muhsin, murid-murid yang menonton di rumah dan di dalam talian, hari ini kita akan meneroka apa dia tajuk reka bentuk elektronik. Tajuk kita akan sentuh adalah berkenaan dengan mikro pengawal dan mikro pemproses. Di samping itu kita akan tengok bahagian-bahagian yang terdapat pada mikro pengawal. Seterusnya, murid-murid akan menghasilkan lakaran reka bentuk elektronik menggunakan gambar rajah blok dan lakaran skematik. Muhsin pun tahu kan, kita setiap hari kita gunakan peralatan elektrik. Betul. Peralatan elektrik tu dia ada mikro pengawal ataupun mikro pemproses. Pengawal dan pemproses. Faham. Okey cikgu, apa objektif ataupun input pengisian yang murid-murid akan dapat untuk pembelajaran hari ini cikgu? Pembelajaran ni saya harap murid dapat menyatakan maksud mikro pengawal, dapat menyatakan maksud mikro pemproses, dan lebih utama murid dia akan lebih tahu berkenaan dengan peranti-peranti yang digunakan dalam mikro pengawal. Selepas itu dia akan mengetahui berkenaan dengan gambar rajah blok dan litar skematik, sama ada gambar rajah blok atau litar skematik, di mana kat sini dia orang akan gunakan untuk dia buat projek untuk reka bentuk elektronik ni nanti. Faham. Okey, baiklah. Saya pun tak sabar-sabar dan tentunya murid dekat rumah pun tak sabar-sabar. Tak apa, teruskan bersemangat. Tapi sebelum itu kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini di Teroka Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Hai, baiklah kita bertemu kembali dalam Teroka Didik TV KPM. Baiklah, hari ini kita punya penerokaan adalah tentang reka bentuk dan teknologi reka bentuk elektronik mikro pengawal. Baiklah cikgu, tadi saya tengok video tadi cikgu. Kita ada penyedot hamba gas robot cikgu, vacuum robot. Ya, Senang betul. cikgu kalau macam tu. Senang sebab apa? Sebab kita on je bersih cikgu rumah. Betul, betul. Apa kata kita tanya pendapat murid-murid kita, cikgu? Boleh? Boleh. Apa pandangan murid-murid tentang video tadi? Kita nak panggil siapa, cikgu? Kita mulakan dengan Amar dulu. Amar, yang baca doa. Dipersilakan, Amar. Pada pendapat saya, robot vacuum ini menggunakan medium tanpa wayar bagi memudahkan penggunanya berbanding penyedot hamper gas yang biasa. Okey, terima kasih Amar. Terima kasih, Amar. Amar ada ke dekat rumah? Tak ada. Tak ada, tak apa. Lepas ni bodek mak ayah ya beli. Okey, terusnya? Terusnya Naufal. Naufal. Baik. Pada pemerhatian saya lihat robot vacuum ini mempunyai sensor yang akan membuatkannya tidak berhalangan, melanggar suatu halangan apabila robot vacuum ini berada dalam laluannya. Betul juga tu cikgu. Kita tengok tadi dalam video tu vacuum robot tu jalan, bila ada halangan dia ke arah yang lain cikgu kan? Ya, betul. Okey. Seterusnya kita nak tanya siapa lagi cikgu? Tanya perempuan lah pula. Kalau kumbang dah tadi, kita tanya bunga lah pula. Bersedia? Okey, Alia. Alia. Saya rasa dia memudahkan kerja manusia sebab dia boleh membersihkan tanpa perlu diawasi. Senang kan kerja kan? On, kita duduk, minum kopi, makan roti. Tahu-tahu rumah bersih, senang hati. Betul cikgu? Okey, betul. Okey cikgu. Okey, seterusnya Nurin. Nurin. Berdasarkan video tadi, peralatan elektronik tu dia digunakan untuk membersihkan kawasan ruang tamu dengan cara menyapu dan menyedut habuk. Menyapu dan menyedut habuk. Maksudnya Ustaz dengan Mohsin tak perlu dah buat tadi. Vacuum. Betul. Vacuum, menyapu tak perlulah. Kita guna vacuum robot je. Senang cikgu. Okey. Okey, seterusnya. Hana. Kita dapat lihat peralatan elektronik ini akan kembali ke stesen pencas apabila bateri sudah habis ataupun selepas selesai melakukan kerja membersih. Okey, terima kasih Hana. Okey, yang terakhir, Will. Will ikhlas. Berdasarkan pemerhatian saya, robot vacuum ni dia boleh digunakan secara manual ataupun ditetapkan masa penggunaannya mengikut kesesuaian ruangan yang hendak dibersihkan. Okey, terima kasih Will. Okey, seterusnya saya nak bagi penerangan berkenaan dengan apa yang dikatakan dengan mikro pengawal ataupun mikro pengawal dengan mikro pemproses. Okey, mikro pengawal ni kalau kita tengok ni adalah dia punya gambar rajah blok. Gambar rajah blok. Okey, maksud mikro pengawal ni adalah peranti kawalan dalam satu chip tunggal. Dalam satu chip tunggal terdiri daripada unit pemproses pusat. Kalau kita tengok kat situ dia ada CPU, dia ada RAM, ada ROM, dan port input dan output. Okey, biasanya mikro pengawal ni dia menjalankan satu tugas saja, kan? Contoh kalau kita nak vacuum, dia akan buat vacuum je. Dia takkan buat benda lain. Itu mikro pengawal. Okey, dia kawalan dia berdasarkan kepada arahan pengaturcaraan yang kita bagi kepadanya. Kita buat pengaturcaraan apa yang kita nak dia buat lakukan kerja. Kan? Okey, seterusnya saya nak bagi penerangan berkenaan dengan mikro pemproses. Mikro pemproses. Okey, mikro pemproses. Mikro pemproses ni adalah peranti pemproses mikro dalam satu chip. Kalau tadi dia dalam satu chip tu dia ada benda-benda komponen tadi. Okey, ini dia digunakan bersama dengan chip-chip lain. Maksudnya input, output, RAM dan ROM dia di luar dia punya mikro pemproses. Faham. Dia dibantu dan dihubungkan melalui sistem bus. Di tengah-tengah tu ya. Sistem bus. Kebiasaannya digunakan untuk aplikasi atau kawalan yang lebih
besar. Banyaklah. Contoh yang senang kita ingat ialah komputer. Komputer dia macam-macam boleh lakukan dia punya proses. Mengambil gambar, kan? Lepas tu kita menaik tugasan, proses dia lebih besar. Kita boleh cetak. Banyaklah cikgu fungsi-fungsinya. Banyak fungsinya. Okey, berdasarkan kepada yang Ustaz cerita tadi, mikro pengawal dan mikro proses, Ustaz nak minta tolong Mohsin untuk pegang. Boleh cikgu. Okey ya. Yang ni je? Itu. Untuk Ustaz tanya kepada anak murid Ustaz. Ustaz nak minta kamu kelaskan. Kelaskan peralatan-peralatan yang disenaraikan mengikut mikro pengawal atau mikro pemproses. Nanti Mohsin tolong letak dekat jawapan mengikut murid punya boleh cikgu. Jawapan ya. Okey, siapa dulu nak jawab? Sila angkat tangan. Angkat tangan. Tadi bersemangat kan tadi. Kita dah baca doa dah tadi kan. Siapa nak jawab? Naufal. Okey, silakan Naufal. Kamu pilih apa Naufal? Alat kawalan jauh. Alat kawalan jauh. Okey, jawapan dia apa? Mikro pengawal. Mikro pengawal. Mikro pengawal. Okey, di sini. Okey. Betul. Betul. Satu markah untuk Naufal. Okey, seterusnya. Siapa nak jawab? Angkat tangan. Ustaz Alia. Alia. Okey. Alia. Silakan. Kamu pilih apa Alia? Saya pilih komputer riba. Komputer riba. Okey, jawapan dia apa? Micropemproses. Micropemproses. Saya letak kejap. Okey. Micropemproses. Okey, betul. Anda yakin? Oh, betul. Saya belum tanya lagi. Cikgu dah kata betul. Betul. Baru nak test dia. Okey, seterusnya. Amar. Silakan Saya Amar. pilih Kamu pilih apa? komputer peribadi. Komputer peribadi. Komputer peribadi. Microproses. Pemproses. Micropemproses. Okey. Kejap. Cikgu. Tak cukup tangan, cikgu. Okey. Komputer peribadi. Okey, seterusnya. Siapa lagi nak jawab? Nurin. Telefon pintar. Telefon pintar. Telefon pintar di manakah kategorinya? Micropemproses. Micropemproses. Betul. Semua pandai-pandai ni, cikgu. Okey, siapa yang belum lagi? Kita ada 3 lagi. Will. Okey, Will, ikhlas. Saya pilih mesin basuh automatik. Mesin basuh automatik. Apa jawapan dia, Will? Mikro pengawal. Micropengawal. Okey, betul. Itu dia. Betul, cikgu Betul. Kemudian Allah. Jatuh, cikgu. Kejap. Siapa lagi saya belum? Betul kan? Naufal. Macam ini. Hana, silakan Hana. Kamu pilih apa, Hana? Saya pilih Kita ada pintu pagar automatik dan juga sistem kawalan keselamatan rumah. Yang mana awak pilih? pintu pagar automatik, mikro pengawal. Okey, pintu pagar automatik, mikro pengawal. Okey, betul. Kita ada satu lagi. Satu lagi. Kita Siapa nak bagi cuba? dekat siapa? Angkat tangan. Amar boleh? Sudah. Amar dah sudah. Siapa lagi yang belum? Mohsin lah. Alamak. Saya cikgu Sistem kawalan keselamatan rumah. Kejap cikgu, saya fikir. Saya rasa cikgu, mikro pengawal. Betul, Mohsin. Alhamdulillah. Nasib baik saya fokus masa cikgu mengajar tadi. Okey, itu dia cikgu. Semua dapat betul cikgu. Kita bagi tepukanlah cikgu. Markah penuh untuk murid-murid kita di rumah. Okey cikgu. Kemudian kita beralih ke seterusnya cikgu.
Adik-adik di rumah, kekalkan untuk terus bersemangat. Ya, lepas ni saya dimaklumkan adik-adik dekat rumah juga, murid-murid dekat rumah ada sesuatu untuk ditunjukkan juga kan cikgu? Ya, betul. Okey, silakan cikgu. Okey, sebenarnya perbezaan ciri mikro pengawal dengan mikro pemproses ni adalah mikro pengawal ni dia dalam satu chip tunggal. Kita boleh kelaskan dia, perbezaan dia. Satu lagi, mikro pengawal ni melakukan kawalan bagi litar kecil. Kan? Litar kecil ni macam tadilah. Kalau kita boleh tengok alat kawalan jauh. Alat kawalan jauh ni tugasan dia, kalau untuk pintu pagar automatik, contoh dia kita buka dan kita tutup. Kita boleh buka sebelah kanan, kita boleh buka pintu sebelah kiri, mengikut pengaturcaraan yang kita dah tetapkan kepada mikro pengawal. Okey, manakala mikro pemproses ni kalau ikut ciri-ciri dia, dia proses dalam satu chip bersama chip sokongan yang lain. Macam saya bagi tahu Mohsin tadilah. Maksudnya dia ada chip-chip yang kecil cikgu lah. Macam komputer dia ada prosesor untuk dia punya paparan kan, dia ada prosesor untuk dia punya RAM kan. Macam-macam lah. Macam-macam. Maksudnya dia ada sistem yang berbeza untuk dia punya kawalan. Kawalan dia lebih besar. Faham. Cikgu, saya nak tanya, kenapa mikro pengawal dan mikro pemproses ni sangat penting untuk masa sekarang ni cikgu, pada masa kini? Kenapa pada ia masa sangat kini, penting? Macam biasalah kita banyak benda yang nak buat. So mikro pengawal dan mikro pemproses ni dia memudahkan kerja kita. Macam robot vacuum tadi kan. Kita boleh set dia bila dia nak menjalankan dia punya tugas kan. Faham. Sambil tu kalau kita dah set dia, kita tak perlulah menyapu atau vacuum. Memeringankan tenaga kerja manusia lah cikgu di kan. samping tu kita boleh buat benda lain. Macam Mohsin cakap, kita boleh minum, makan roti. Kita boleh basuh baju. Kita boleh basuh baju. Faham. Maksudnya macam itulah, dia memudahkan kerja kita seharian. Pentingnya untuk mikro pengawal dan mikro proses dalam kehidupan harian kita. Baiklah cikgu, banyak lagi yang akan kita kongsikan, tapi seperti biasa saya nak pergi ke tandas. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Cikgu? Ya. Nasi Arab dah siap. Tak ada cikgu, kosong je, lapar pula teringat nasi Arab. Baiklah, kita bertemu kembali dalam Teroka Didik TV KPM. Baiklah cikgu, tadi saya tengok video ada robot cikgu. Apa kaitannya robot tadi dengan pembelajaran kita yang seterusnya ni cikgu? Okey, seterusnya penerokaan kita adalah berkenaan dengan bahagian-bahagian yang terdapat pada mikro pengawal. Bahagian terdapat pada mikro pengawal. Dia ada 3 bahagian, input, proses dan output. Okey, untuk bahagian input ni di mana mikro pengawal dia akan menerima dan hantar isyarat. Dia ada beberapa peranti yang kita gunakan sebagai input. Dia ada input digital dan input analog. Digital dan juga analog. Okey, dekat sini saya nak minta tolong anak murid saya untuk bagi penerangan berkenaan dengan peranti input dan peranti digital. Okey, yang pertama. Bersiap sedialah anda. Nama anda peranti akan dipetik. Input digital, switch tekan tutup. Okey, ini siapa nak? Hana nak jelaskan? Switch tekan tutup. Switch ini dia akan menghasilkan isyarat kepada mikro pengawal
dalam bentuk digital. Lepas tu bila punya switch ditekan, gitar akan tertutup dan arus dapat mengalir. Okey, terima kasih Hana. Okey, pada gambar tu kita boleh tengok dia punya gambar dan dia punya simbol. Okey, seterusnya. Okey, peranti input yang kedua. Peranti input digital yang kedua. Swiss Micro. Okey, dipersilakan. Will Ikhlas. Ikhlas? Okey. Switch mikro ni dia mempunyai dua fungsi, iaitu dapat bertindak sebagai switch tekan tutup dan switch tekan buka. Switch ini akan berfungsi sebagai switch tekan tutup apabila terminal COM dan NO digunakan dan akan menyalin switch tekan buka apabila terminal COM dan NC digunakan untuk membuat penyambungan litar. Switch mikro menghasilkan isyarat kepada mikropengawal dalam bentuk digital. Okey, terima kasih Itu jawapan Will. yang cukup jelas cikgu daripada Ikhlas. Okey, peranti input digital yang seterusnya. Apakah peranti seterusnya? Boleh cikgu? Amar, silakan Amar. Penderia pergerakan. Penderia pergerakan. Penderia pergerakan berfungsi untuk mengesan pergerakan yang dihasilkan oleh haiwan dan manusia. Apabila berlaku pergerakan, isyarat akan dihantar kepada mikropengawal dalam bentuk digital. Okey, terima kasih Amar. Pergerakan. Okey, peranti yang seterusnya penderia air. Siapa nak Nurin. jawab? Angkat tangan Nurin. Baiklah Nurin. Apakah jawapan anda? Penderia air ini berfungsi untuk mengesan kehadiran air pada sesuatu tempat. Penderia ini juga akan memberikan isyarat 1 iaitu 5 volt jika tiada kehadiran air dan kosong iaitu 0 volt jika ada kehadiran air. Contohnya ia digunakan pada pengelak cermin kereta ataupun wiper secara automatik. Okey, terima kasih. Itu dia. Terima kasih semua. Jawapan yang cukup jelas cikgu. Okey, kita pergi kepada peranti input analog pula. Okey, penderia cahaya. Cahaya. Naufal. Baik, perintah peka cahaya iaitu LDR merupakan sebuah penderia cahaya. Peranti ini peka terhadap cahaya, rintangan akan berubah mengikut kecerahan. Isyarat analog yang dihasilkan berdasarkan kecerahan cahaya yang diterima. Semakin cerah cahaya, semakin rendah rintangan pada penderia cahaya tersebut. Okey, terima kasih. Dan peranti yang terakhir adalah peranti input analog penderia jarak. Saya. Okey, Alia. Silakan Alia. Penderia jarak berfungsi untuk mengesan dan membaca ukuran jarak antara penderia dengan objek atau halangan. Sama ada objek yang diperbuat daripada logam ataupun yang bukan logam, penderia ini dia akan mengesan objek berdasarkan penerimaan pantulan cahaya inframerah yang dipancarkan. Isyarat yang terhasil adalah dalam bentuk analog. Okey, terima kasih Alia. Okey, seterusnya saya nak bagi penerangan berkenaan dengan bahagian yang kedua iaitu bahagian proses. Bahagian proses. Bahagian proses ni di mana dia memproses isyarat daripada input dan memberi arah kepada output. Kalau kita tengok contoh robot tadi yang pada video tadi, bila ada halangan dia akan berpatah balik. Bertukar dia arah. akan bertukar arah. Maksudnya saya dah bagi arahan kalau ada jarak-jarak yang tertentu dia akan mengubah dia punya haluan. Haluan. Itu berdasarkan kepada pengaturcaraan yang kita dah bagi. Okey, seterusnya adalah peranti output. Bahagian yang ketiga. Bahagian yang ketiga adalah peranti output. Peranti output ni antara dia punya peralatan adalah diod pemancar cahaya, dia akan mengeluarkan cahaya. Pembas ni dia akan mengeluarkan bunyi. Gerganti dan seterusnya adalah gear motor dan roda. Macam dalam robot tadi dia gunakan dia punya output adalah gear motor dan roda. Yang menyebabkan dia berpusing, bergeraklah tadi. Bergerak. Faham? Okey. Cikgu, saya nak tanya cikgu. Ada berapa jenis lakaran litar yang digunakan dalam untuk reka bentuk litar elektronik ni cikgu? Okey, untuk lakaran reka bentuk elektronik ni biasa kita gunakan dua. Dua? Dua saja, iaitu lakaran skematik dan gambar rajah. Blok. Okey, ada dua. Okey, itulah penerokaan kita
Yang akan kita teruskan. Yang akan kita teruskan iaitu lakaran. Sebenarnya saya dah bagi tugasan untuk anak murid saya ni. Ada tugasan kerja rumah cikgu. Ya. Supaya mereka cipta projek menggunakan peralatan-peralatan yang dia dah belajar tadi. Faham. Okey, seterusnya Ustaz nak kamu bentangkan apa yang kamu dah dah teroka. Bersama dengan kamu punya pasangan berkenaan dengan reka bentuk elektronik. Silakan. Okey, silakan. Okey, kumpulan yang pertama Ustaz nak kumpulan Naufal dan Nurin. Okey, kamu tunjuk kamu punya lakaran. Naufal dan Nurin. Boleh angkat. Tunjukkan kawan-kawan. Okey, Naufal dulu. Kamu ceritakan berkenaan dengan kamu punya lakaran. Baik, ini merupakan lakaran gambar rajah blok bagi pengoperasian diod pemancar cahaya berkelip. Input yang digunakan adalah suis tekan tutup yang mana merupakan sejenis peranti input digital. Proses yang digunakan adalah mikropengawal. Output yang digunakan ialah diod pemancar cahaya dan bekalan kuasa yang digunakan adalah sebanyak 9 volt. Okey, terima kasih. Itu dia penerokaan. Okey, Nurin. Daripada Nurin pula. Nurin, kamu buat lakaran skematik. Tugasnya yang saya perlu buat dengan Naufal adalah perlu melakar litar skematik diod pemancar cahaya berkelip. Litar ini digunakan pada lampu LED. Berdasarkan lakaran blok tadi, input bagi litar ini ialah suis tekan tutup dan output bagi litar ini pula ialah diod pemancar cahaya. Okey, terima kasih kumpulan yang pertama. Okey, kumpulan yang seterusnya. Siapa tu cikgu? Kumpulan Will dengan Hannah. Will dan Hannah. Okey, tunjuk kamu punya lakaran projek. Kita mula dengan Hannah dululah cikgu. Hannah dulu. Okey, Hannah, silakan Hannah. Nama lakaran ini ialah litar suis tekan tutup. Litar ini boleh digunakan pada loceng rumah atau suis lampu. Cuba ke belakang sikit Hannah. Tak nampak, dia macam kabur sikit. Ke belakang sikit. Okey, tak apa. Kita tengok Will punya lakaran. Okey, Will. Silakan Will. Okey, baiklah. Lakaran yang saya tunjuk ini merupakan lakaran gambar rajah blok bagi suis tekan tutup. Suis tekan tutup. Input yang kami gunakan ialah suis tekan tutup yang merupakan sejenis peranti input digital. Will, maaf tak nampak lah Will. Nampak W je. Muka handsome kena tunjuk. Okey. Input yang kami gunakan ialah suis tekan tutup yang merupakan sejenis peranti input digital. Seterusnya, kami menggunakan mikropengawal sebagai proses. Diod pemancar cahaya pula dijadikan sebagai output dengan menggunakan bekalan kuasa sebanyak 5 volt. Okey, terima kasih kumpulan yang kedua. Okey, kumpulan yang ketiga. Seterusnya, kumpulan Amar dan Alia, double A. AA. Okey, Amar dulu. Silakan Amar. Saya membuat lakaran skematik bagi lakaran Alia. Belakang sikit Amar. Boleh, belakang sikit. Okey. Cantik. Okey. Saya membuat lakaran skematik bagi projek lampu tidur. Dengan menggunakan perintah pekecahaya, lampu akan menyala dan malap mengikut isyarat analog yang dihasilkan. Berteraskan perubahan kecerahan cahaya yang diterima. Semakin cerah cahaya yang diterima, semakin malap LED akan menyala. Okey, seterusnya Alia. Lakaran gambar rajah blok Alia. Ini lakaran gambar rajah blok bagi projek LED dan penderia cahaya. Input dia penderia cahaya. Peranti ni dia peka terhadap cahaya. Rintangan akan berubah mengikut kecerahan persekitaran. Semakin cerah cahaya, semakin rendah rintangan pada penderia cahaya. Bekalan kuasa akan digunakan dalam proses iaitu 9 volt dan proses dia mikropengawal.
Proses yang dilakukan adalah berdasarkan atur cara yang ditetapkan oleh mikropengawal. Output dia diod pemancar cahaya iaitu LED. Fungsi dia untuk mengeluarkan cahaya. Okey, terima kasih. Ya, tiga kumpulan cikgu. Ya. Penerokaan yang orang kata sangat menarik cikgu. Terima kasih semuanya. Macam-macam projek kita boleh buat. Selain daripada yang ni, banyak lagi yang kita boleh buat untuk reka bentuk elektronik ni. Contohnya cikgu? Contoh kalau macam Amar dengan Alia tadi, dia boleh buat untuk lampu tidur. Macam dia cerita tu, bila waktu malam lampu tu akan automatik, secara automatik dia akan menyala. Malam menyala lampu cikgu. tidur. Saya ingat malam tidur tutuplah lampu. Ini lampu tidur. Kan? Cuma kecerahan tu dia kena gunakan mentol yang sesuai lah untuk tidur kan. Kalau cerah tak boleh nak tidur. Okey. Baiklah, itu dia perkongsian daripada pelajar kita. Okey cikgu, apa lagi perkongsian yang untuk cikgu dikongsikan cikgu? Okey, contoh untuk apa ni? Will dengan Hanah tadi, kita boleh buat projek untuk Swiss. Dia gunakan button untuk menyalakan lampu. Contoh kalau dekat sekolah kita buat untuk menjawab pertanyaan kan. Kita bagi 3 mentol, ada yang 3 warna lain. Macam siapa yang cepat. Cikgu, siapa cepat tekan dia menyala. Dia menyala dulu dia boleh. Dekat situlah kita tahu cikgu kan. Ya. Cikgu, saya nak tanya, adakah macam kita belajar tentang elektrik ni kan cikgu kan? Ada faktor-faktor keselamatan yang kita perlu utamakan kat cikgu? Mestilah faktor keselamatan kita kena utamakan, terutama kalau melibatkan dengan arus elektrik. Kita kalau tangan kita basah, kita janganlah sentuh kan. Janganlah suka-suka hati. Biasanya kalau dalam bilik air cikgu kan, biasa kita kalau bilik air nak tutup suis lampu dengan tangan-tangan basah cikgu. Itu yang bahaya kan cikgu kan. Satu lagi, kalau mengendalikan peralatan elektrik yang melibatkan ni, kena minta bantuan orang yang dewasa lah. Sebab kalau budak-budak ni dia takut terkena renjatan elektrik. Faham. Kena ada pengawasan daripada orang yang dewasa cikgu, ataupun orang yang lebih pakar tentang bidang elektrik ni cikgu. Tak bolehlah suka-suka. Biasalah cikgu, kalau murid-murid ni kan suka nak mencuba. Betul. Takut cocok sini, cocok sana, dah mengeletar kat situ. Kan dah bahaya. Okey, jangan buat macam tu, okey? Baiklah cikgu, kita nak berehat dahulu. Kita akan kembali selepas ini di Teroka Didik TV KPM. Didik TV KPM.